أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara pengurusi yang dimuliakan Ayahanda pengurusi Jabatan Kuasa Masjid Darul Islam, dan juga ada pengurusi seorang dari pengurusi yang lain dari suruh ni, dan juga kepada imam kita, saudara imam yang madahnya haji belum katanya, dan seterusnya para jawatan kuasa, ayahanda-ayahanda, bunda-bunda, adinda-adinda, kakanda-kakanda, kakak semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur Allah Subhanahu wa taala kita dapat bersama pada malam ini, di mana kita telah pun menunaikan tuntutan kita untuk sembahyang maghrib secara berjemaah. Dan saya ingat mungkin tuan-tuan heran juga lah siapa orang si pernah ceramah di Sibur. Saya adalah Ustaz Suharman bin Haji Edward, merupakan pegawai Akademi Islam Bahagian Sibur yang baru, menggantikan Ustaz Samsudin Basir yang dipindahkan ke Majlis Islam Sarawak sebagai Ketua Pengurusan, dan saya mengganti tempatnya di situ sempena kenaikan jawatan yang baru-baru itulah, dan banyak perubahan telah dilakukan. Dan bila saya berada di sini, saya ingat ini adalah merupakan satu cabaran yang wajib saya terima, yang wajib saya akur, dan bertemu dengan semua saudara-saudara se-Islam kita, seagama kita di Sibu itu. Saya lihat wajah-wajah orang Sibu itu, alhamdulillah, nangga muka pun hati pun tenang, ngajak. Saya tahu dah saya kenal, tapi saya rasa mungkin sebab aura orang Sibu itu hidup dalam keadaan minoriti di kawasan, di rumah, di negeri ini pun. Namun alhamdulillah, saya pergi ke sebuah tujuh sumur setakat melihat, dan saya melihat juga pengurusan dakwah Islam di Jais, melihat orang Sibu juga kurang, ada kekurangan, alhamdulillah, dan mempunyai potensi sebenarnya untuk kita terus berusaha dan berusaha. InsyaAllah, kalau kita lajak lagi usaha kita, boleh sebenarnya. Saya nak madah kita orang, banyak tempat-tempat di mana orang Islam yang minoriti, mereka lebih berusaha bersungguh-sungguh, dan akhirnya mereka menjadi orang yang boleh dicontohi. Disebabkan minoriti je lah, makanya jadi kuat. Macam umat Islam di Singapura, saya malah cerita. Tadi kami ada mesyuarat antara jawatan kuasa pengurusi surau-surau mukim, di mana kita telah membicarakan tentang kepentingan masjid-masjid itu sebagai pusat kecemerlangan, di mana kita ambil contoh Singapura, di mana masjid-masjid yang berupaya menyatu padukan umat Islam di Singapura, malahan menjadikan rakyat orang Singapura itu menjadi lebih berdisiplin dan boleh dicontohi oleh orang lain. Sebab apa? Sebab masjidnya sangat-sangat baik, sangat-sangat diimarkan. Dan kita nampak pun ada juga ciri-ciri di situ, dengan terbuktinya masjid, dalam banyak-banyak masjid di Sibu dapat 5 bintang, dan insya-Allah yang akan dinaikkan, akan dipertandingkan penerapannya di peringkat kebangsaan kelak, insya-Allah. Ya, contohlah Tenangga. Dulu Miri tu di Sibu 5 bintang, baru 2 buah masjid buat dapat 5 bintang, iaitu di Miri dan di Sibu. Itu satu contoh. Dan maknanya kita mampu sebenarnya, insya-Allah. Jadi tuan-tuan hadirin hadirat sekalian, pada tahun itu kita meraihkan perayaan Islam dalam keadaan kita mematuhi SOP
sebab ekoran daripada penularan COVID-19. Dan itu merupakan satu dugaan Allah nak uji. Tapi dalam di sebalik ujian itu sebenarnya rahmat. Allah beri kita rahmat dengan banyak kelebihan-kelebihan. Dengan adanya ujian macam tu, dalam Islam masih ada perkara yang boleh menghentikannya untuk terus bergerak dan bergerak. Malahan dengan adanya ujian Allah SWT yang akan memberikan kekuatan yang cukup berbeza daripada sebelum. InsyaAllah ada rahmat di sebaliknya. Jadi pada tahun itu kita turut meraihkan dengan tema iaitu Ummah Rabbani Negara Harmoni. Pernah dengar perayaan Islam kita sebut Ummah Rabbani Negara Harmoni. Apa itu Ummah Rabbani Negara Harmoni? Ummah tu sebenarnya dalam Quran menyebut ummah tu, kalau disebut oleh para ulama, ummah tu merangkumi seluruh makhluk cakrawala. Setengah ulama pada semua, termasuk di alam manusia dan alam jin sekalipun. Dan umat yang terbaik di kalangan semua muatu adalah orang di kalangan manusia, yaitu khair ummah di kalangan kamu, yaitu umat Nabi Muhammad SAW. Jadi kita tu beruntung. Sebab apa? Kita adalah hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk memimpin umat, memimpin dunia. Sebelum diciptakan manusia lagi, banyak makhluk lain yang telah diciptakan. Malahan iblis itu diciptakan dengan cukup baik, cukup cantik sebenarnya. Tetapi disebabkan kesombongannya, maka akhirnya iblis itu tetap dianggap telah dijatuhkan sebagai satu makhluk yang penderhaka lah kepada Allah SWT. Tetapi manusia itu ya diberi kita satu amanah yang cukup besar. Allah beri semua amanah kepada semua makhluk, semuanya dapat menerima amanah. Termasuk malaikat. Malaikat cuma dapat menerima sifatnya sebagai malaikat, yang taat, yang patuh. Saya ada lelaki, saya ada perempuan. Jin, iblis semua tu ada peranan masing-masing. Tetapi manusia itu Allah berikan amanah dan manusia sanggup memikul amanah tersebut, yaitu menjadi hamba Allah SWT yang taat, yang patuh, yaitu menyuruh yang ma'ruf dan mencegah kemungkaran. Jadi kitalah sebaik-baik umat. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamulah sebaik-baik umat yang menyuruh yang ma'ruf dan mencegah kemungkaran. Maknanya matlamat kita hidup menyuruh yang ma'ruf, melakukan yang ma'ruf, dan mencegah dan meninggalkan kemungkaran. Itu maksudnya umat. Umat yang mana dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebaik-baik umat adalah yaitu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, apa istimewa umat Nabi Muhammad itu? Berbanding dengan kaum lain. Tuan-tuan, nabi-nabi lain itu semuanya jelas mau nak jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malahan Nabi Musa alaihissalam dia mau dirinya menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Pertama ya, umat keistimewaan umat Nabi Muhammad itu pertama kita tu adalah umat yang Allah berikan di akhirat esok bila kita dihisab, umat Nabi Muhammad duduk dihisab. Baik tuan-tuan, di sekalian umat-umat yang lain, umat kita tu, umat Nabi Muhammad tu, umat yang akan duduk ditanya di mizan pula. Maknanya berbarislah umat-umat yang sebelum tu. Tapi umat Nabi Muhammad yang dibicarakan dulu, bayangkan. Nak duduk, nak lama-lama sebelum kita, kemudian. Sebab lepas saya cerita dibahagikanlah di kalangan umat Muhammad tu ada yang solat, ada yang tidak solat, kan? Ada yang
munafik, ada yang fasik, ayat cerita kemudian. Mana yang akan ditanya adalah, yang paling pertama akan ditanya adalah pemimpin-pemimpin yang telah diberikan kepercayaan oleh umatnya. Para ulama, orang para ilmuwan, itu akan ditanya esok. Tapi nak kasihlah orang semayang dulu akan dikasih dengan orang yang semayang. Semayang itu umat kita semayang ya, taat ya, solat ya. Ibu risau, solat aja. Mun kita rasa kita si bagus solat tu saya ada masalah. Kadang-kadang kita tu pelik masyarakat kita. Munnya rasa diri ni si bagus, ni si semayang. Ya. Munnya rasa diri ni suka main judi kah, nya suka nya kaki perempuan kah, nya suka pelintir-pelintir kah, nya suka main game kah, nya suka doli sana doli sini. Sebab sembahyang tu bila disembahyang Allah dah beri janji tu. Surah inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kita sembahyang 5 waktu tu nya sebenarnya memberi kekuatan kepada kita supaya lambat launnya kita akan meninggalkan perkara-perkara yang larang, perkara-perkara yang bagus sikit. Sembahyang aja 5 waktu ya, selamat. Hanya dalam masa 3 minit saja. 3 ke 5 minit. Saya tahulah mau sembahyang patut manuk no. Nak ambil nak wajib aja. Dah 2 minit kali. Nah, sebaik-baik solat ialah solat secara berjemaah di masjid bagi golongan lelaki. Kalau perempuan, sebaik-baik tempat solat adalah di rumah. Tapi kalau nak solat di masjid, dia pun dapat pahala jemaah. Boleh. Tapi sebaik-baiknya di rumah. Kalau lelaki, sebaik-baik tempat adalah di masjid. Lebih baik kita cerita pasal kebaikan umat. Umat tu maksud umat kita tu umat yang terbaik itu umat Nabi Muhammad. Untungnya sikit. Yang kedua apa untungnya? Yaitu orang Islam kita tu orang umat Muhammad tu pernah bertanya para sahabat. Mereka satu riwayat menceritakan bahawa orang-orang sebelum Nabi Muhammad tu umurnya panjang. 500 tahun, 600 tahun, 1000 tahun, panjang umur sudah. Jadi bertanyalah pada sahabat tu, kenaklah umur kita tu pendek gila. Nah, umur Nabi Muhammad tu kan pendek ya, 64 tahun. Nabi mana umur umat Nabi Muhammad memang pendek-pendek. Masuk pendek tu sampai 100 lah. Ada pun bonus lah 120%. Saya dah lebih 120. Tapi umat yang lain sampai 700-500 tahun. Jadi cermin kita nak oleh pahala. Maka umat Nabi Muhammad dikurniakan apa? Dikurniakan malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar itu kalau kita dapat beribadah pada malam tersebut, maka kita mendapat kebaikan 1000 bulan. Congak-congak dalam 80 tahun dunia. 80 lebih tahun kita beribadah. Apa yang kita misalkan Nabi Muhammad? Berniat dapat pahala. Mau kita berniat kerana Allah dapat pahala. Belum mulai buat berniat. Malam tu aku berniat nak keluar, nak buat sedekah. Malam tu aku berniat aku nak melayan isteri dan anakku dengan baik. Aku malam esok pagi aku berniat aku nak belanja orang makan. Niat saja. Esok pagi aku berniat aku nak sembahyang subuh, datang ke masjid lebih awal, nak baca Quran. Esok aku berniat nak berpuasa. Umat Nabi Muhammad dengan berpuasa, dengan berniat saja kita mendapat pahala. Belum melakukan, bila melakukan yang tadi maka digandakan pahala. Diberi pahala lagi. Niat aja pahala dipolah baru pahala lagi berganda. Tetapi dalam ulah kejahatan umat Nabi Muhammad ini berniat melah jahat.
Contohnya malam tu aku nak merompak rumah dia dah ada niat. Malam tu esok pagi aku nak mula jahat pada sekian-sekian orang. Ada niat yang tidak baik. Jadi kalau orang macam tu dalam umat Nabi Muhammad punya berniat jahat, belum ditulis kejahatannya. Tapi apabila dia melakukannya, baru tertulis satu kejahatan. Niat belum dapat dosa. Bila dah mula, baru dapat dosa. Faham? Ya, umat Nabi Muhammad hanya diberi pada umat Nabi Muhammad SAW. Jadi tuan-tuan, saya nak madah tentang apa itu umat. Umat Rabbani juga. Umat Rabbani. Jadi kita tu umat Nabi Muhammad Rabbani, iaitu umat yang bertuhankan Allah SWT. Macam ni umat bertuhankan Allah SWT tu, iaitu kita apa saja kita lakukan tu semuanya adalah merupakan perintah Allah SWT. Semua tu adalah perintah Allah. Semua tu adalah takdir Allah SWT. Semua tu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi ada orang-orang tu nya bercanggah pendapat. Mun macamnya, macam ni. Mun kita berusaha, adakah kita ditakdirkan untuk mendapat apa yang kita usahakan? Betul? Siapa berusaha dia akan mendapat. Itu sifat Ar-Rahman Ar-Rahim. Kita selalu sebutkan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim. Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah itu Maha Pemberi. Dua-dua itu beri. Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah Maha Pemurah lagi Maha Pengasihani. Allah Maha memberi. Ar-Rahman, Allah memberi pada sesiapa saja. Si kisahlah orang yang beriman atau tidak beriman, Allah tetap memberi. Kalau orang yang beriman kasih iman. Sebab tenaga orang-orang yang bukan Islam yang mendapat kekayaan daripada usahanya pun. Macam ni orang kita susah nak dapat tu. Maka kita tidak orang beriman. Ini adalah sifat Ar-Rahman. Allah memberi kepada hamba-hambanya yang berusaha. Si kisahlah yang beriman ataupun tidak beriman. Tetapi Ar-Rahim itu hanya diberikan kepada umat Islam saja. Apa sifat Ar-Rahim? Sifat pengasihani, iaitu memberi kebaikan, memberi pahala, memberi syurga kita di akhirat esok. Hanya beri kepada hamba-hambanya yang bertakwa. Jadi nafsu masih ada pada orang lain. Kadang-kadang cuba kita langgar orang terdah, minta maaf lah, kita langgar orang lain, bertunuk duit lah, berantar apalah dalam kubur. Macam-macam je kepercayaan kita. Buah hati kita tu kesian tu, nangga mereka belum dapat hidayah Allah SWT. Kadang-kadang jahit hati kita sih boleh benci, kita jahit hati, kesian kita. Mendapat kita mempunyai rasa kesian yang kita akan mungkin rasa untuk berdakwah itu lebih. Kita akan lebih rasa cuba nak berdakwah. Kita nangga orang tua-tua yang belum beriman tu, doakan. Tuan-tuan, doa aja. Kita dapat pahala. Bila tenangga orang kita sekenal, tetangga aja, perhati kitanya, tak doa aja. Ya Allah, orang tua ya Allah, mudah-mudahan dia dapat hidayah Allah SWT. Dalam semayang kita ingat balik. Ya Allah, sujud kita, saya ingat orang tua tadi, orang tua Cina yang baiknya jalan bertongkat. Kita ingat, kita sujud, tak doa, ya Allah beri hidayah padanya ya Allah. Itu sebenarnya doa yang diterima oleh Allah SWT. Doa yang datang dari mana-mana. Doa yang bukan daripada orang yang kita kenal. Dia si kenal kita si kenalnya. Tapi kita ikhlas berdoa untuk itu. Pernah si kita berdoa. Rasulullah SAW yang minta kita berdoa kepadanya. Apa doanya? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Doanya. Allah, Nabi minta kita berdoa. Nabi itu seorang yang dijamin masuk syurga. Betul sih?
dijamin masuk syurga. Tetapi Rasulullah SAW minta apa? Minta kita berselawatlah dengan dirinya. Dia minta dirinya diingat oleh kita. Sebab itu Nabi Muhammad tu nyamadah dengan para sahabat bahawa kaum yang paling saya ialah kita tu. Kaum kita itu, umatnya yang kini tu lah, yang mana masih beramal walaupun kita tidak pernah berjumpa dengannya. Di mana satu ketika Rasulullah SAW memberitahu pada para sahabat yang ada satu umat yang paling sayang. Tentulah para sahabat mikirnya, nah, adakah kami ya Muhammad? Padahal kami orang yang taat kepada kami melihat, kami mengikut syariat kamu. Tidak, katanya. Mereka adalah golongan kaum yang jauh dari aku zamannya kelak, yang tidak pernah melihat wajah aku, yang saya pernah menanggar muka aku pun, tapi mereka hidup jauh dari kematian aku, tapi mereka masih menegakkan sunnah, ngikut amal. Nak itulah kita mesti ingat. Nak jadi umat kepada umat Nabi Muhammad itu, tuan-tuan, pertama kita kena ikutlah ajarannya. Ini tak? Tu saya nak nego sikit lah dalam bab-bab keluarga. Macam ni kita nak membina. Sebab apa keluarga tu penting? Keluarga tu penting. Sebab apa? Dengan keluarga tadi, maka disitulah bermulanya Islam. Malahan Rasulullah SAW bersabda yang mafhumnya, tempat yang paling baik untuk menyebarkan Islam ialah melalui pembentukan keluarga. Keluarga itulah yang akan memastikan masyarakatnya bersifat baik. Jadi Rasulullah SAW ada apa? Mun kita masuk dalam rumah, 3 perkara hak perlu dipenuhi. Hak tu maksudnya kita mesti penuhi bila masuk dalam rumah. Saya nak nanya kepada kita situlah, mun sehari kita bekerja pagi sampai petang, kita nemu bini kita, apa soalan pertama keluar dari mulut kita? Apa soalan pertama? Apa soalan pertama? Agak-agak lah. Yang akan nanya apa? Apa akan tanya tangan bini tak? Dahkan. Apa lagi? Bini agak-agaknya apa tanya dengan lelaki? Bila dia nemu lelaki depan pintu, apa? Alhamdulillah. Dah solat ke belum? Budayakan ada solat ke belum? Anak balik dari sekolah, budayakan mulut kita nanya, kita di sekolah tak dah semayang dah nak? Belum, ambil semayang dulu. Pergi ambil semayang. Jangan mula benda lain dulu. Mun laki datang ke rumah, budayakan assalamualaikum di rumah sendiri pun. Jangan main masuk-masuk aja, jangan. Ya, adab dalam rumah walaupun rumah sudah pun. Adakah kita tahu orang saya dalam rumah, beri salam. Assalamualaikum. Mun ada orang nyaut, adalah rumah ya. Mun kita tak sedang nyaut, ada orang nyaut, cerita lain lah. Baik. Kalau kita masuk dalam rumah isteri bila nangga suami, apa perlu ditanya dulu? Budayakan, udah solat ke? Mun kita nangga jam dah pukul 5 lalu, dah dekat pukul 6. Apa lagi tunggu semayang lagi? No. Tinggal lo nak lari. Nah, coba juga dengan anak-anak, kita perlu tekankan. Bagus kita nak disiplin anak. Kadang-kadang nak ditekan kita banyak gila lah. Cuci baju, kebersihan, disiplin tu disiplin. Tapi bila solat, saya ada bunyi kita mesti. Yang sampai kesilapan.
Sebab itu Nabi mana apa? Pertama, dalam rumah tangga, hak Allah dulu. Penuhi hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Hak Allah dulu. Apa hak Allah? Apa hak Allah? Akan dituntut oleh Allah itu apa? Solat 5 waktu. Tapi kena cek juga lah. Pernah sih tengah cek anak-anak kita syahadahnya. Kita kena itu susah hati juga di Jabatan Agama kena itu. Dah satu isu baru yang mana guru-guru kekurangan agama, guru agama kurang di sekolah-sekolah. Nak seorang ngajar cikgu agama, nak ngajar 5 tingkatan, nak 5 ngajar 5 di bawah kelas. Tambah lagi ada mak bapak sengaja kafar disibuk daripada jumlah semua anak-anak murid Islam, 40% si ngantar anak ke sekolah kafar, ke kelas kafar. 40% sampai tahu. Cek mak bapak ngajar cek Quran di rumah. Mak bapak ngajar si agama itu. Mun mak bapak dah si ngajar agama, kafar pun si ada, si dihantar dua. Sekolah pun mungkin cenonet tak cikgu. Macam ni generasi kita akan dapat. Jadi Datuk dari kita. Jadi sebabnya dalam rumah tu kita kena pertama wujudkan dalam fikiran kita tu bahawa kita wajib meletakkan perintah Allah dulu dalam rumah tangga. Sama dengan orang nak berkahwin. Orang baru berkahwin kah? Beranak seorang kah? Beranak 2 orang kah? Atau dah lama berkahwin kah? Atau dah bercucu kah? Maknanya siapa berada dalam rumah kita tu wajib solat. Mana kita kena tegur seorang. Kena cek seorang. Maknanya siapa yang tidur malam belum sembahyang isyak kena solat. Pagi esoknya mun si bangun-bangun kena ketuk pintu sampai semua solat. Tuan-tuan, tu kena dibuat tuan-tuan. Jadi hak Allah tu kena, Allah akan tanya esok. Kedua, syariat, hukum halal, haram, batas-batas, makruh, namanya sunat, kena pandai nyusun. Namanya wajib, namanya sunat, namanya makruh, namanya haram, namanya halal. Saya ada bergabung al-halalul bainun wa haramu bainun. Halal tu jelas, haramnya jelas. Nya ada halam. Gabungan halal dengan haram saya ada. Di tengah-tengahnya saya ada. Sebabnya kita kena didik. Makan, minum, pakaian kita mengikut ajaran Islam si. Adab kita ikut adab Nabi Muhammad si. Kanak-kanak kini itu kita nanggau susah hati nak dimain gamenya, dak dotanya, dak macam-macam. Dak remaja-remaja kita main tu je kerjanya. Tu. Mun situ kelak game, mun si game kelak YouTube. Instagramnya banyak ini tu main IG lah. On tu atau Facebook sikit. Kadang-kadang kena tu IG sudah banyak. Soalnya gambar diri nyetir. Kadang-kadang sampai anda menunjukkan sifat yang tidak. Kita kena pantau benda tu. Macam ni anak kita dalam IG. Kadang-kadang minta maaf anak darah. Anak darah dengan orang lelaki dalamnya. Berpangkuk-pangkuk, bergambar-gambar, berhashtag-hashtag. Ya Allah. Jadi apa peranan ku anfusakum wa ahlikum nar? Anak tu kita kena sama-sama sedar. Adakah kita meletakkan ketakutan kita kepada Allah? Kadang-kadang minta maaf, ada mak bapak takut dengan anak. Takut dengan anak.
Sebenarnya kita situ lah. Saya tu keluar daripada bandar Kuching. Saya cerita tu pengalaman di Kuching. Oleh-oleh dari Kuching. Untuk kita semakin moden, semakin pesat, maka benarlah sebuah hadis menyebut bahawa antara tanda-tanda kiamat esok ialah apa? Melahirkan tuannya sendiri. Anak menjadi tuan kepada mak bapak. Dah ajak dulu lagi kecilnya dijaga, dipelihara, sampailah tua jaga anak cucu itu. Jadi apa? Jadi orang gaji pada anaknya. Hanya saya ada masalah, sekadar menolong, membantu, saya ada masalah. Tetapi anak-anak tadi perlu menggajikan. Bagi saya lah, ambil uang gaji kan, ambil gaji, beri gaji hari kan, jaga anak kita. Tapi orang tua diam lagi, ya boleh. Nanti orang tua tukang nanggal lagi, orang gaji kena audit oleh orang tua, kena cek oleh orang tua lagi. Jangan orang tua tu jaga, cari jangan sepintas. Jadi kita orang tua tu kena cerdik juga, kena padas benar-benar. Jangan nyuruh bapak ngajar tu, jangan nyuruh mak kau ngajar tu. Cari orang lain, kita boleh diam, tidak ada masalah. Tapi bukan kita meliharanya tu. Dah dia kita meliharanya dari kecil dia sampai ke besar, untuk cucu lagi. Tidak ada masalah cucu tu tetap rasa hati nenek dengan anak. Tapi kadang-kadang keterbatasan itu ya. Dalam rumah tangga tu pertama itu saya mana tadi, letak dulu adab-adab kita dengan Allah SWT. Adab kita dengan Allah SWT ialah kita mentaati perintahnya, tahu halal haramnya, kena letakkan syariat yang pertama, baru nak lain. Yang kedua, kalau nak bina keluarga yang bahagia, kita kena ambil berat dengan orang lain dalam rumahnya. Maksud saya, dalam rumahnya suami kena ambil berat dengan istrinya, ambil berat dengan anak-anaknya. Kalau istri kena ambil berat suaminya dan ambil berat anak-anaknya. Anak-anak pula kena ambil berat mak bapaknya. Maknanya semua ada sifat tidak mementingkan diri. Semua makan tu selalu kita aja dulu. Maksudnya mendahulukan orang lain. Nabi SAW cemialah Nabi dengan istrinya. Nabi maknanya meletakkan, mendahulukan orang lain. Tetapi terpulang kepada isteri sekejap lagi. Mana isteri pun mendahulukan Nabi juga. Mana mempunyai sifat yang mendahulukan orang lain. Itu kedua. Ketiga, barulah mengurus hal diri sendiri, baru memenuhi hak diri sendiri. Anak tu lah perlu ada dalam rumah tangga. Dalam rumah tangga tadi, pembudayaan dalam keluarga tadi, kita kena letak ilmu pertama. Dalam ilmu tu kita ada ilmu fardu ain, fardu kifayah. Pastikan setiap kita meletakkan ilmu dulu. Nabi Madam ada 5 jenis golongan orang ilmu, letak ilmu. Satu, orang yang berilmu suka ngajar, dia suka ngajar. Balighu anni walau ayat, ajarkan aku walaupun satu ayat. Setiap kita situ, semua kita wajib mengajar orang lain tentang ilmu. Apa saja ilmu yang baik kita ajar. Mudah-mudahan ilmu itu akan mencetus kepada kebaikan-kebaikan yang lain, walaupun dengan alif, ba, ta. Kedua, orang mesti ngajar, maka belajar. Maknanya kita kena belajar, kena tambahkan ilmu. Setiap ahli keluarga kena tambahkan ilmu. Kita kena hadir, kena ngagak guru, tanya macam ni membaca Al-Fatihah yang betul. Al-Fatihah itu betul sih sebenarnya.
dak hanya, dak alifnya, ainnya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Betul sih, panjang pendek kita, makhraj kita. Tu ha tu kadang-kadang tak sama aja bunyinya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ain ka alif, sin ka sad. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Bunyi to ya sama bunyi ta. Ihdinas siratal mustaqim. Mustaqim. Banyak lagi orang mustaqim. Mustaqim pun ada. Mustaqim pun ada. Maknanya ilmu kita belum lagi diperbaiki. Supaya kita kena perbaikikan ilmu kita. Dalam rumah tangga, itulah kalau dapat nak jadi ummah rabbani itu, ummah yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr.